insyaAllah dalam pengajian kali ini kita akan menjurus secara khusus kepada ilmu akidah yang berpandukan kepada kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu sebagai teks pengajian kita di dalam kuliah Tafakuh Fiddin ini. Jadi dalam memahami ilmu akidah ni ada beberapa muqaddimah lah yang perlu difahami, yang perlu dikaji, yang perlu diteliti kan, oleh umat Islam. Pertamanya tentang kepentingan akal dalam mendalami ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Maka oleh sebab itulah Imam Sanusi radhiyallahu anhu di awal kitabnya, setelah dia memulakan dengan Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, maka Imam Sanusi terus menyatakan i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahuilah bahawa sesungguhnya hukum akal terbahagi kepada 3 bahagian. Jadi sebagai umat Islam kita perlu bertanya lah, dan kita perlu memahami mengapakah ulama tauhid seperti Imam Sanusi di dalam kitab ni yang amat penting, iaitu kitab Ummul Barahin. Apakah dia memulakan kitabnya dengan membahaskan tentang hukum akal. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Haramain. Imam Haramain menyatakan bahawa sesiapa yang tidak boleh membezakan permasalahan hukum akal, maksudnya sesiapa yang tidak boleh membezakan sesuatu perkara yang berlaku tadi adakah ianya wajib, ataupun sesuatu perkara yang berlaku tadi adakah ianya mustahil, ataupun sesuatu yang perkara yang berlaku tadi adakah ianya harus boleh berlaku dan tidak boleh berlaku, maka Imam Haramain menyatakan seseorang tadi dihukumkan tidak berakal. Jadi yang dimaksudkan dengan individu yang berakal, sifat yang membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain, sifat yang membezakan antara manusia dengan binatang, sifat yang membezakan antara manusia dengan tanah, air dan sebagainya, ialah kurniaan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ilmu tauhid, Imam Sanusi sebelum membahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Sanusi menyatakan bahawa hukum akal, maksudnya ketetapan yang berlaku di dalam akal manusia, ketetapan yang dihukumkan oleh akal manusia terbahagi kepada 3, iaitu perkara yang dihukumkan oleh akal pasti, tidak boleh dielakkan, yang diistilahkan sebagai wajib. Perkara yang dihukumkan oleh akal sebagai tidak boleh berlaku langsung ataupun diistilahkan sebagai mustahil, dan perkara yang dihukumkan oleh akal manusia boleh, kan, sama ada dia boleh berlaku ataupun tidak boleh berlaku. Jadi timbullah persoalan di dalam diri kita, mengapakah apabila ulama tauhid menyatakan ingin menulis tentang ilmu akidah, ingin menyatakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mengapakah mereka memulakan perbahasan mereka dengan hukum akal? Maka di situ kita dapat melihat nas daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang mengarahkan manusia berfikir, seperti afala ta'qilun, mengapakah kamu tadi tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, mengapakah kamu tidak berfikir? Afala yanzuruna ilal ibil, mengapakah kamu tidak merenung, mengkaji kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sekarang ni apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia menggunakan akal, memerintahkan manusia, menempelak manusia yang tidak menggunakan akalnya, maka di situ dapat difahami pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap akal yang dikurniakan kepada manusia. Maksudnya sekarang ni apabila kita nak membincangkan ilmu tauhid, apabila kita nak membincangkan ilmu akidah, mengapakah ulama-ulama tauhid meletakkan akal sebagai dalil? Mengapakah ulama tauhid meletakkan akal manusia sebagai sumber utama dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk menjawab persoalan tersebut, kita jawab bahawa yang mengarahkan menggunakan akal dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam firman-firman seperti afala tatafakkarun, mengapakah kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, mengapakah kamu tidak menggunakan akal? Jadi apabila ulama tauhid menyatakan bahawa dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil akal begini-begini. Dalil kudratnya Allah Subhanahu Allah Taala bersifat dengan kudrat kan berdasarkan dalil akal. Susunan dalil akal begini-begini, maka kita dapat lihat di situ ulama-ulama tauhid yang tergolong daripada ulama Asy'ariyah dan ulama Maturidiyah, mereka pada hakikatnya melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada hakikatnya menunaikan tuntutan Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia menggunakan akal mereka dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam menyematkan akidah di dalam diri mereka. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh bersalah faham ataupun kita tersalah faham dalam permasalahan akidah yang dinyatakan oleh ulama Asy'ariyah dan ulama Maturidiyah apabila mereka tadi meletakkan dalil di dalam ilmu tauhid ialah dalil akal. Jadi di situ kita dapat lihat akal yang dikurniakan kepada manusia diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapat lihat apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan akal, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia menggunakannya. Mengapa kamu tak berfikir? Mengapakah kamu tidak menggunakan akal? Mengapakah kamu tidak merenung untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita dapat lihat di situ kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kurniaan tersebut dalam mendalami ilmu tauhid, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah ulama-ulama Asy'ari dan ulama Maturidi di dalam kitab-kitab mereka, di dalam buku-buku akidah, sebelum mereka membahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan membahaskan tentang hukum yang ditetapkan oleh akal, hukum yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akal setiap manusia. Dan kita dapat lihat hukum yang Allah Taala letakkan secara daruri ataupun secara asas, maklumat asas kan, maklumat awal yang Allah Taala letakkan di dalam akal semua manusia, Allah Taala letakkan sebagai satu maklumat yang sama kan, agar manusia tadi boleh menggunakan maklumat asas tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akal manusia di dalam semua kumpulan manusia akan berkata 5 kg lebih berat daripada 3 kg. Ataupun kita kata 100 meter lebih panjang daripada 50 meter. Jadi kita dapat lihat akal manusia di seluruh dunia menghukumkan dengan hukum yang sama. Jadi daripada hukum-hukum sebeginilah manusia tadi boleh menggunakannya, boleh menggunakan ketetapan akal yang Allah Ta'ala letak di dalam setiap diri manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akal kita mengatakan apabila kita menengok sesuatu rumah di hadapan kita, akal manusia mana-mana sekalipun dia kata mustahil rumah ni tercipta sendiri, mustahil rumah ni tertegak dengan sendiri, mustahil rumah ni pokok-pokok terpotong dengan sendiri ni lalu melekat satu demi satu sehingga terciptanya satu rumah. Jadi kita dapat lihat ketetapan akal yang normal, yang waras bagi semua manusia mengatakan mustahil rumah tersebut wujud sendiri. Itulah satu-satunya kurniaan, satu-satunya panduan daripada Allah Subhanahu wa taala mengurniakan satu alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu akal. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia menggunakan akal tersebut, memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita dapat lihat kepentingan kurniaan akal tadi dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni persoalan yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang amat agung. Kan Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang bersifat dengan laisa kamitslihi syai'. Kan tiada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita makhluk yang lemah, kan kita makhluk manusia yang amat lemah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak mampu. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengurniakan satu kurniaan yang dinamakan dengan akal. Kurniaan yang amat agung, kan kurniaan yang amat berat, kurniaan yang amat besar amanahnya, kurniaan yang mempunyai tanggungjawab, kurniaan yang akan dihisap di akhirat. Adakah kamu menggunakan akal tadi di tempat yang betul ataupun di tempat yang salah?
kurniaan yang ingin diberikan kepada gunung, bukit, bukau, langit, bumi dan sebagainya, tetapi tiada satu makhluk pun yang sanggup menerima kurniaan tersebut lalu diberikan kepada manusia dan manusia menanggungnya. Jadi kita dapat lihat sekarang ni, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri manusia semata-mata, maka kita tidak mampu, kan, sebagaimana makhluk lain tidak mampu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita baca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu yang amat pengasih, yang amat penyayang. Allah yang amat mengasihi hamba-Nya, yang amat menyayangi hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin memberikan rahmat kepada hamba-Nya, maka salah satu daripada mazahir rahmat Allah, salah satu daripada tanda amat luasnya rahmat Allah, salah satu tanda Allah Ta'ala tidak amat mengasihi manusia, ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan akal. Kerana dengan kurniaan akal inilah kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita satu alat yang amat agung, kan, satu kurniaan yang amat istimewa, maka kita tadi mampu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudut kedua yang kita perlu faham. Pertama, yang kita dah bincangkan tadi, akal ialah satu alat kurniaan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengarahkan kita untuk menggunakan akal tersebut. Dan yang kedua sekarang ni kita bincangkan, akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah salah satu daripada tanda amat luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperkenalkan dirinya, apabila Allah Taala ingin manusia mengenalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal kepada manusia. Maka oleh sebab itulah, daripada dua sudut yang dibincangkan tadi, maksudnya akal, alat yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akal ialah satu, dan kedua ialah akal ialah kurniaan yang amat agung untuk manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dapat lihat ulama tauhid meletakkan perbahasan hukum akal sebelum mereka membincangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua sudut yang amat penting yang perlu kita faham dalam kita mendalami ilmu tauhid. Lepas itu sudut yang ketiga pula yang nak kita bincangkan ialah bagaimanakah kita nak kita nak menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah kita nak memasukkan akidah yang sebenar ke dalam diri manusia dengan berpandukan ataupun dengan menggunakan kurniaan akal yang telah Allah Ta'ala berikan kepada semua manusia. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Sawi di dalam syarahnya kepada kitab Jawharah, Imam Sawi menyatakan apabila Nabi SAW datang kepada kaumnya lalu menzahirkan mukjizat, sebagaimana Nabi SAW membelah bulan, maka di situ kita dapat lihat Nabi SAW mengarahkan umatnya. Nabi SAW memerintahkan umatnya menggunakan akal. Maksudnya pertama sekali, guru pertama yang mengarah manusia, guru pertama yang mengarah manusia menggunakan akalnya dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memasukkan akidah ke dalam diri mereka, guru tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan kan di hadapan kaum musyrik Mekah, maka Nabi kata, lihatlah Tuhan yang daku sembah. Lihatlah Tuhan yang daku menyeru kamu agar menyembah Tuhan tersebut. Tuhan tadi telah boleh amat berkuasa untuk membelah bulan. Jadi mana-mana manusia berakal, kan, mana-mana manusia melihat peristiwa bulan terbelan, bulan dibelah oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka yang mempunyai akal yang sihat akan terfikir, Tuhan yang aku sembah seperti berhala ataupun pokok tidak mampu untuk membelah bulan, tapi Tuhan yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan tersebut. Maka Tuhan yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW tadi mempunyai sifat kudrat, dan sifat kudrat tersebut tidak dimiliki oleh berhala-berhala yang daku sembah. Begitu juga apabila Nabi melihatkan kepada mereka Allah Subhanahu Wa Taala membelah bulan tadi, maka apabila akal berfikir sekiranya Tuhan yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW tidak wujud ataupun Tuhan tadi palsu, maka nescaya Tuhan tadi tidak mampu untuk membelah bulan kerana Tuhan tadi tidak wujud. Tetapi akal manusia yang waras, kan, akal manusia yang berfikir, kan, melihat peristiwa Nabi SAW membelah bulan, maka akal yang waras tadi dia akan berfikir, dia kata sekiranya Tuhan Nabi tadi tidak wujud, nescaya dia tidak mampu untuk membelah bulan.
tetapi bulan telah terbelah. Buktinya kami melihat dengan mata kami sendiri. Dan kita hari ini membaca peristiwa tersebut secara mutawatir di dalam Al-Quran. Maka kita kata tu bulan telah dibelah dengan isyarat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka di situ ialah bukti bahawa Tuhan yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW mestilah satu Tuhan yang wujud. Maka daripada situ terbitlah sifat pertama. Kan daripada sifat 20 yang kita pelajari zaman berzaman, iaitu sifat wujud. Maksudnya sifat-sifat yang kita pelajari kan di dalam ilmu tauhid tadi, seperti sifat wujud, kan seperti sifat kudrat, kan sifat-sifat tadi difahami ataupun disedari oleh manusia ataupun diyakini oleh manusia kerana ketetapan yang dibuat oleh akalnya sendiri. Apabila akal melihat Nabi Muhammad SAW membelah bulan, maka akal mengatakan sekiranya Tuhan tadi tidak wujud, nescaya dia tidak mampu membelah bulan. Tetapi apabila bulan telah terbelah, maka ternyatalah Tuhan yang didakwa oleh Nabi Muhammad tadi wujud. Maka terbitlah sifat pertama. Jadi sekiranya kita tanya kepada diri orang yang melihat bulan tadi terbelah, mengapakah kamu tadi mengakui bahawa Tuhan Nabi Muhammad tadi wujud? Maka dia kata, itulah ketetapan yang telah dikeluarkan oleh akalku. Begitulah akalku menyatakan bahawa Tuhan yang didakwa oleh Nabi Muhammad mestilah wujud. Kerana sekiranya dia tadi tidak wujud, nescaya dia tidak akan mampu untuk membelah bulan. Jadi daripada situ kita lihat ulama-ulama menulis kan buku-buku mereka, terutama dalam permasalahan akidah, apabila mereka menyatakan sesuatu sifat seperti wujud, qidam, baqa' dan sebagainya, lalu di belakangnya mereka akan menyatakan dalil-dalil sifat-sifat tersebut berdasarkan kepada ketetapan akal manusia. Jadi sekarang moga-moga kita dapat memahami mengapakah ulama-ulama Asy'ari dan ulama Maturidi apabila mereka menyatakan sesuatu sifat, apabila mereka menyatakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mengapakah mereka meletakkan dalil yang berpandukan kepada akal? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah manusia yang pertama sekali mengajar manusia menggunakan akal. Apabila Nabi tadi membelah bulan, kan apabila Nabi tadi menzahirkan segala mukjizat, apabila semua nabi-nabi dahulu, Nabi Musa, Nabi Isa menzahirkan segala mukjizat, tujuan mukjizat tadi dizahirkan di hadapan mereka. Salah satu tujuannya ialah agar manusia berfikir dengan akalnya. Sekiranya Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah mampu membuat mukjizat seperti yang dibuat oleh nabi-nabi tadi, nescaya Tuhan kamu tadi ialah Tuhan yang benar. Tetapi tiada mana-mana Tuhan pun yang didakwa oleh manusia, yang disembah oleh manusia, mampu melakukan sedikit ataupun secebis daripada semua mukjizat yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul. Tidak mampu. Maka di situ kita dapat lihat akal menyatakan tiada yang layak disembah, tiada yang berhak disembah, tiada yang mempunyai kudrat secara mutlak, tiada yang wujud sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita dapat lihat kepentingan akal dalam kita tadi memahami ilmu tauhid. Dan yang pertama yang kita dah bincangkan tadi ialah akal ialah satu kurniaan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sendiri yang mengarahkan manusia menggunakan akal daripada firman-Nya seperti afala ta'qilun. Dan kedua, Allah Ta'ala mengetahui kita sebagai makhluk manusia, kita amat lemah. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memerlukan kepada satu kurniaan untuk melihat ataupun untuk mengenal, untuk ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dengan limpah kurnia-Nya, dengan rahmat-Nya yang amat luas, mengurniakan satu kurniaan yang dipanggil sebagai akal. Dan yang ketiga kita dah bincangkan, siapakah yang pertama sekali mengarahkan manusia menggunakan akal? Kan siapakah yang mula-mula menyuruh umatnya menggunakan akal? Maka kita dapat lihat setiap nabi-nabi apabila mereka menzahirkan mukjizat kepada kaumnya, apabila nabi-nabi tadi menzahirkan mukjizat seperti Nabi Musa kan menzahirkan tongkatnya menjadi ular, kan sebagaimana Nabi Muhammad SAW membelah bulan di hadapan kaum musyrikin, maka kita dapat lihat di situ nabi-nabi dan rasul mencabar umatnya, mencabar akal umatnya untuk mengiktiraf bahawa tiada Tuhan yang boleh melakukan sedemikian. Tak ada Tuhan yang amat berkuasa yang boleh melakukan mukjizat-mukjizat seperti yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi moga-moga dalam kita mendalami ilmu tauhid kan, di peringkat awal kan, kita dapat memahami bahawa akal manusia ialah satu kurniaan yang perlu dibahaskan, yang perlu diketahui tujuan kurniaan tersebut.
dan kita juga perlu memahami bagaimanakah cara untuk menggunakan akal tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita bincang secara asas, kan akal manusia semata-mata akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat awal. Kan di peringkat awal tadi, akal manusia dia boleh mengkaji kepada alam yang diperlihatkan kepada mereka. Maksudnya akal manusia ni di peringkat awal kan, sebelum dia tadi digilap, kan sebelum akal manusia tadi dibersihkan, maka akal manusia tadi dia boleh berfikir di alam nyata. Kan dia boleh berfikir tentang tumbuh-tumbuhan. Akal manusia boleh berfikir tentang tanah yang dikurniakan oleh Allah. Akal manusia boleh berfikir tentang bangunan, tentang cara membuat bangunan, kan tentang cara membuat jalan raya, tentang cara kehidupan, tentang muamalat, kan tentang ekonomi dan sebagainya. Itu ialah kurniaan ataupun tingkatan pertama akal manusia tadi berfungsi. Maksudnya akal manusia di peringkat awal kan dia berfungsi pada alam nyata, kan pada alam yang dilihat di hadapan mereka sehari-harian. Tetapi kita perlu mengetahui bahawa akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, akal yang menjadi satu-satunya kurniaan yang paling agung yang tidak sanggup ditanggung oleh makhluk lain, kita mestilah mengetahui bahawa akal tersebut mempunyai tugas yang lebih besar. Kan akal tadi mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada apa yang difaham sekiranya kita hanya memaham akal tadi hanya untuk memikirkan kepada masalah dunia semata-mata. Sebagaimana kita dah bincangkan tadi, akal, tugas utama Allah Ta'ala mengurniakan akal kepada manusia ialah untuk mendalami ilmu tauhid, kan untuk mendalami permasalahan akidah, kan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya kita bertanya mengapakah kita dan mengapakah seluruh manusia-manusia yang lain walaupun mereka tadi telah pun dikurniakan akal, mengapakah masih lagi ada manusia yang mempunyai pendidikan yang amat tinggi tetapi bagaimanakah mereka masih lagi kafir? Kan bagaimanakah mereka masih lagi menyembah berhala? Kan walaupun pendidikannya tinggi, kan pengajiannya amat tinggi di peringkat falsafah dan sebagainya, tapi kita masih lagi lihat manusia tadi masih belum memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mereka masih lagi belum menunjukkan kepada mereka siapakah Tuhan yang sebenar. Maka untuk menjawab persoalan tersebut, maka Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala menyatakan dalam kitabnya Mishkatul Anwar, Imam Ghazali menyatakan, ketahuilah bahawa akal manusia dia memerlukan kepada nur, kan dia memerlukan kepada sinaran nur daripada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mata zahir kita ni, yang sebagaimana mata yang Allah Ta'ala kurniakan, sekiranya mata yang Allah Ta'ala kurniakan di alam nyata tadi, kita cuba untuk melihat tanpa cahaya, tanpa adanya matahari, ataupun kita duduk masuk di dalam gua yang amat gelap, ataupun kita menyelam di dasar laut yang amat dalam, maka walaupun kita mempunyai mata yang sihat, walaupun kita tadi mempunyai mata yang tidak sakit, tetapi disebabkan tiada cahaya, kan disebabkan tiada sinaran, maka mata kita tidak dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Mata tadi tidak dapat menjalankan tugasnya untuk melihat kan alam yang nyata tadi, untuk melihat apakah yang berada di dasar laut, kan untuk melihat apakah yang berada di dalam gua, ataupun di suatu malam yang amat gelap, kan kita tidak dapat langsung melihat jalan raya yang berada di hadapan kita. Maka oleh sebab itulah Imam Ghazali dia menyatakan bahawa begitulah juga akal. Akal yang dikurniakan kepada manusia, selagi mana belum dikurniakan dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akal tadi hanya mampu berfikir di alam yang nyata. Dia hanya mampu berfikir tentang permasalahan dunia semata-mata, tentang ekonominya, ataupun tentang permasalahan hidupnya sahaja, ataupun akal tadi hanya digunakan untuk kemajuan dunia, kan, ataupun untuk memajukan lagi sudut-sudut dunia yang berkaitan dengan dirinya. Tetapi Imam Ghazali berkata, sekiranya akal tadi dikurniakan dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Imam Ghazali menyatakan barulah sebenarnya akal tadi benar-benar berfungsi. Kan sebagaimana mata kita tadi, selagi mana belum kita berikan cahaya, kan sebagaimana lampu kita belum pasang, mata tadi terbuka tetapi dia tak dapat melihat apa-apa, kan dia tak dapat berfungsi dengan sebenar-benar fungsinya. Begitulah juga akal yang dikurniakan oleh Allah, kan kurniaan yang teragung yang dikurniakan kepada manusia. Selagi mana kita belum dikurniakan dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka akal, kurniaan yang teragung tadi, masih belum berfungsi dengan sebenar-benar berfungsi. Kan masih belum lagi dapat digunakan sepenuhnya. Kerana kita kena maklum, akal dikurniakan oleh Allah untuk mengenalnya. Maksudnya kurniaan, satu-satunya kurniaan yang mampu digunakan oleh manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah akal. Kan kita tak boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan jari, ataupun kita tak boleh mengenal Allah Taala dengan telinga kita, ataupun kita tak boleh mengenal Allah Taala dengan rambut yang dikurniakan. Tetapi ketahuilah bahawa satu-satunya kurniaan yang amat agung yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia ialah akal. Tetapi sekiranya akal tadi dikurniakan kepada kita, tetapi kita tak berusaha untuk menyempurnakan kurniaan tersebut, kita tak berusaha untuk mencari jalan bagaimanakah akal yang telah dikurniakan kepadaku tadi dapat berfungsi sebenarnya, maka kurniaan tadi kekal sebagai kurniaan yang tidak berguna, ataupun kekallah akal tersebut dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan diabaikan. Begitulah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali. Maka kita sebagai umat Islam yang telah memeluk agama Islam, maka kita perlu berfikir bagaimanakah untuk menghidupkan akal tadi, bagaimanakah untuk mencari nur, untuk menyinari akal tersebut, agar akal manusia tadi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat berfungsi untuk melihat kepada perkara yang lebih jauh. Maka daripada situ kita dapat lihat arahan-arahan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat kepada unta bagaimanakah dia diciptakan? Jadi sekiranya kita hanya memandang kepada unta dengan mata yang zahir, kita hanya dapat melihat satu gambar makhluk yang diciptakan. Tetapi sekiranya kita memandang dengan akal yang telah dikurniakan dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat melihat pencipta kepada unta tersebut. Kita akan dapat lihat keagungan pencipta yang mencipta unta tersebut. Kita dapat melihat unta tadi tidak boleh mencipta dirinya sendiri. Bahkan dia memerlukan kepada satu kuasa yang amat agung untuk menciptanya. Dia akan dapat melihat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah Allah Taala memilihkan satu-satu rupa kepada makhluknya. Kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan manusia untuk mengambil kemanfaatan daripada binatang tersebut, daripada segala binatang-binatang yang lain, daripada segala tumbuh-tumbuhan. Itulah yang nak dicapai, ataupun itulah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, agar akal kita tadi memandang dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melihat di sebalik gambar, untuk kita melihat di sebalik rupa makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Tetapi sekiranya akal kita tadi tidak dikurniakan dengan nur, maka kita hanya dapat melihat unta itu saja. Kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta unta tersebut. Kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai iradat. Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai ilmu, lalu mencipta unta dan segala binatang yang lain, bahkan segala makhluk yang lain, segala kenderaan yang kita naiki, segala rumah yang kita miliki, segala apa yang kemanfaatan, keistimewaan, segala kemudahan yang ada pada diri kita pada hari ini, sekiranya kita tidak dikurniakan dengan akal yang disinari dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dikhawatiri kita hanya dapat melihat gambaran yang zahir semata-mata, dan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita i'tiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang dengan limpah kurnianya, dengan iradatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kemurahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita segala kemudahan di sisi kita, mengurniakan kepada kita segala rezeki yang berada di sekeliling kita, mengurniakan kepada kita kecerdikan, mengurniakan kepada kita harta, mengurniakan kepada kita keluarga, mengurniakan kepada kita tempat tinggal, kenderaan, makanan dan segala-galanya. Itulah kepentingan akal dalam memahami ilmu tauhid. Akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat awal, dia boleh melihat kepada alam yang zahir. Dia boleh melihat kepada gambar-gambar ataupun makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa kita hidup di dunia ini, kita perlu berusaha agar akal tersebut berfungsi lebih daripada itu, agar akal tadi dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menzahirkan alam semesta. Oleh sebab itulah apabila Fatihah yang kita baca setiap hari, Allah Ta'ala menyatakan dirinya ialah Rabb. Kan kemudian Allah Ta'ala menyandarkan kepada Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dengan tujuan, apabila kamu memandang kepada Al-Alamin,
kamu dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia ialah Rabb. Apabila kamu pandang sendiri kepada mana-mana sudut, kepada mana-mana juz'i daripada alam semesta, kamu jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala yang dia tadi ialah Rabb. Dialah sebenarnya yang memelihara, kan? Dialah sebenarnya dengan iradatnya, dialah sebenarnya dengan kudratnya, dialah sebenarnya dengan ilmunya menzahirkan alam semesta, mencipta alam semesta. Moga-moga dengan pemahaman sedemikian, moga-moga dengan niat dan cita-cita kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kan, untuk mendalami ilmu tauhid, kita dapat melihat, kita dapat menggunakan akal tu dengan tujuan yang sebenarnya. Kita dapat menggunakan akal tadi dan kita dapat mengambil kemanfaatan daripada akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendalami ilmu tauhid. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman dan kemanfaatan daripada apa yang telah kita bincangkan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.